Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan adalah fadhil Tuan Imam, seluruh barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari rafa'kan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk kita dapat bertemu pada malam ini. Tuan-tuan, saya hadir atas mengisi kekosongan di mana Al-Fadhil Ustaz Nur Ashan sepatutnya membacakan kitab Riyadatus Salihin. Hari ini ada urusan atau mungkin ada keuzuran, maka diminta untuk saya mengisi kekosongan tempat beliau. Supaya jangan ada masa-masa kita ini yang berlalu begitu saja tanpa diisi dengan perkara ibadah. Seperti mana kata pepatah, al-waqtu al-hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Sesiapa yang mempersia-siakan waktunya, maka dia telah mempersia-siakan kehidupan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali ada menyatakan, jangan kamu punyai masa lapang. Imam Al-Ghazali, jangan ada masa lapang. Kita selalu cari masa lapang. Tapi Imam Al-Ghazali kata, jangan ada masa lapang. Kerana masa kalau tidak diisi dengan kebaikan, pasti ia akan diisi dengan kebatilan. Oleh sebab itu, kita kena ada bernamij, ada program-program supaya tidak membiarkan masa kita itu diisi dengan perkara-perkara yang tidak dirancang, kerana syaitan akan mula memasang bernamij, rancangan dia pula, program dia pula. Maka kita berjumpa setelah 11 ke 12 hari kita berjumpa pada kali yang terakhir. Kita menyambunglah pengajian kita Qawaribun Najah fi Hayatid Du'ah. Kita nak menyambung tentang tajuk syaitan yang menyesatkan. Kita pergi kepada topik daripada mana syaitan itu menyelinap. Kita nak bincang bab daripada mana syaitan itu menyelinap. Jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan dalam menyusupi hati manusia amat banyak. Banyak masuknya. Jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan dalam menyusup ke dalam hati manusia ini amat banyak. Di sini kita hanya menyentuh beberapa ruang penyusupan seperti yang tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang ketiga oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah.
Macam nyamuk lah, macam cicak lah masuk rumah kita. Atau tikus duk main atas bumbung kita tu. Mana jalan dia masuk? Gugang-gugang atas siling. Macam nak rebang siling. Kita pun tengok. Daripada pemerhatian kita, kita kata ini mesti masuk melalui saluran hujan ni. Paip ni dia panjat naik ke atas bumbung. Dia berpesta atas bumbung. Jadi kita pun tutuplah saluran hujan tu dengan penutup yang berlubang-lubang halus. Gunggang-gunggang lagi malam ni. Tak boleh jadi. Kita duk cari mana dia mari. Ke tikus ni ada sayap. Ke dia minta tolong dengan burung angkat dia ke atas bumbung. Kita panggil kawan kita, orang kerja pest control. Dia mari rumah kita, dia kata, encik tanam buluh ni dekat sangat dengan rumah. Pokok buluh ni, panggil buluh panda tu. Ataupun panggil buluh madu tu, halus batang tu. Tikus suka manjat atas dia. Bila hujung Julai dia tu, dekat dengan bumbung rumah, tikus ni dia boleh melompat naik. Kita kata, ini macam tupai ni. Dia kata, memang tikus dia boleh. Bahagian-bahagian yang sulit, yang halus, dia boleh panjat tikus ni. Maka kita pun kata, tak pindah pokok ni ke, atau kita nak trim bagi dia rendah, bagi Julai dia, tak kena ke bumbung kita. Begitulah halnya dengan syaitan ni. Dalam bab baina tafsilul madakhilus syaitanu ilal qulub. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali ada menceritakan tentang beberapa ruang penyusupan yang membolehkan syaitan ni masuk ke dalam hati kita. Sebab tu tuan-tuan, bila Imam Ghazali ni dia bercerita tentang jalan masuk ni, kita kena tahu supaya mudahlah kita tutup jalan tu. Kalau kita tak tahu mana jalan, kita pergi tutup tempat yang bukan akses dia, tak guna juga. Maka dinyatakan di sini yang pertamanya, jalan mana syaitan menyelinap ke dalam hati kita semua ni tuan-tuan, ialah dengan marah. Tu dia. Ada orang tak marah sini? Ada. Marah ni fitrah manusia. Nabi pun marah. Ada marah yang mencapai martabat wajib. Ada marah yang mencapai martabat harus. Ada marah yang jatuh ke martabat haram. Bila kita tengok pelecehan terhadap hukum hakam agama, wajib kita marah. Bila orang mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah, wajib kita marah. Bila orang memperjuangkan kezaliman, wajib kita marah. Ada orang dia marah ke tentera Al-Qassam, tentera Hamas, pergi serang Baitul pergi serang pergi serang Israel. Dia kata apalah, teroris dia kata. Kenapa yang dikacau keharmonian orang lain? Suka sangat wujudkan peperangan. Dan tuan-tuan, yang ni tak cerdik punya orang. Tempat yang patut kita marah pula pada orang yang tak sepatutnya kita marah. Ada kalanya marah itu dia jatuh kepada sifat harus. Boleh kita marah. Dah fitrah manusia kita, bila tengok benda hak tak kena, mula kita rasa tak berkenan di hati. Kita suruh isteri kita cepat nak bersiap.
Kita nak balik kampung ni, jam jalan nanti. Tak payahlah banyak sangat bekalang-bekalangnya. Kita nak balik 3 hari saja. Tapi dia menyimpan barangnya. Sampai dekat setengah jam kita tunggu dalam kereta. Tak siap-siap lagi. Mula nak marah tu. Duk jeling cermin tak keluar lagi. Mula nak tekan horn. Tekan horn tu isteri kita tahu lah tu. Dia marah lah tu. Tekan minyak brom. Tahu lah marah lah tu. Isteri sampai dalam kereta kita tengok siang ke isteri kita cungak nyapah dia. Dia pun takut dia mandang kita. Dia tahu kita tengah marah. Tiba-tiba kita tak marah. Allahu Akbar. Itu yang dibagus. Itu yang disuruh. Yang Allah kata wal kaziminal ghaiz wal afina aninna. Orang yang dia boleh marah tapi dia tahan marah dia dan dia memberikan kemaafan pada orang itu. Anak kita, kita patut marah dia tapi kita tak marah. Pekerja kita suruh buat lain, dia buat benda lain. Patut kita marah, harus, tapi kita tak marah. Kita tegur dengan cara yang lebih hikmah. Itu sunat hukumnya. Baik. Kemarahan yang meluak-luak menutupi akal yang waras. Tuan-tuan. Kemarahan ni tuan-tuan adalah musuh kepada akal. Apa dia marah? Bahasa mudah kata ulama, marah ini disebut sebagai iradatul idrak bil maghdub alaih. Keinginan yang sangat kuat untuk mendatangkan kemudaratan kepada yang kita marah. Kalau kita marah orang, kita rasa nak cakap dengan nada yang tinggi. Atau mungkin melibatkan fizikal. Kalau kita marah ke satu benda, kita rasa macam nak tendang, macam nak campak, nak musnahkan dia. Pasal marah. Iradatul idrak bil maghdubi alaihi. Marah itu dia kata asalnya sesuatu yang menjadi musuh kepada akal. Sedangkan manusia itu Allah muliakan dia dengan akal. Tetapi bila dirinya dikuasai oleh musuh akal, iaitu marah, maka menjadi hinalah manusia itu. Sebab tu Nabi kata apa dia? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagi kamu habuannya syurga. Marah mendedahkan diri seseorang untuk menjadi sasaran serangan syaitan. Macam mana boleh jadi terdedah kepada sasaran syaitan? Bila kita faham yang mana marah itu mengalahkan akal seseorang, dan daripada asal amalan kita buat kerana Allah, ikhlas. Maka bila kita marah, keikhlasan itu hilang. Kalau kita tak marah, kita buat sesuatu perkara, kita buat kerana Allah. Kita baca sebelum ni ayat di mana syaitan kata, illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tak boleh kuasai, hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas ni ialah orang yang mempunyai kesadaran akal dia. Dia buat benda tu kerana Allah. Tiba-tiba akal dia dikalahkan oleh marah, maka nampaklah di situ ruang untuk syaitan menyelinap sebab keikhlasan dia sudah hilang. Dia buat bukan kerana ikhlas tapi kerana marah. Kisah Saidina Ali.
Dalam sebuah peperangan, dia lawan dengan musuh, musuh dia dah jatuh, dia dah letak pedang nak tebas leher musuh, tiba-tiba musuh tu ludah kena muka dia. Sayyidina Ali angkat balik pedang dia dan tinggalkan musuh dia. Musuh dia terkejut. Dia tanya, kenapa kau tak habiskan nyawa aku saja? Kata dak Sayyidina Ali, tadi memanglah aku niat begitu. Tapi bila kamu ludah aku sudah dikuasai marah. Dalam agama, aku diajar oleh Rasulullah, amalan itu nak mencari redha Allah, mesti dibuat dengan keikhlasan. Bila aku sudah hilang ikhlas lantaran marah, jadi perbuatan itu bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia kata, bila syaitan tu sudah nampak ruang, maka dia akan jadikan kita sasaran serangannya. Sebab itu dia kata, akal waras perlu dilindungi. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita sudah mula nak dikawal oleh marah, cepat-cepat bertindak supaya jangan dikuasai marah sehingga hilang pertimbangan akal. Banyak kaedah yang boleh kita buat. Antaranya yang paling cepat sekali tuan-tuan ialah tarik nafas. Aturkan kembali pernafasan. Bila jantung kita bergerak terlalu laju, syaitan sudah mula bergerak dengan begitu pantas dalam tubuh kita. Otak kita dah tak boleh nak berfikir, cool down, tarik nafas. Nabi ajar macam-macam cara. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun Nabi kata apa dia? Ubah posisi kamu. Kalau duduk dalam rumah, pi duduk luar rumah. Kalau tengah marah dalam kereta, pi keluar kereta. Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Tak hilang juga marah. Nabi kata, pergi ambil wuduk. Sebab sifat marah tu datang daripada syaitan. Syaitan itu asalnya daripada api. Maka wuduk akan memadamkan api. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Justru dia kata akal yang waras adalah benteng yang paling kukuh. Yang dapat menjadi pelindung dalam menghadapi hasutan syaitan dan tipu daya iblis. Tuan-tuan, bila kita sudah dikawal oleh syaitan, bila kita sudah tidak ada pelindung, bila kita sudah ditipu oleh iblis, tuan-tuan, kemarahan itu menyebabkan orang yang tak bersalah menjadi mangsa. Nah, suatu hari, kita pernah dengar tak pepatah orang Melayu kata apa dia? Marahkan nyamuk, kelambu kita bakar. Itu pepatah Melayu tu. Marah ke nyamuk, kenapa dibakarnya kelambu? Sebab awak dah tak waras. Awak dah geram sangat. Pedap sangat. Beli kelambu pun masuk juga nyamuk ni. Bakar je kelambu ni. Baik bakar je rumah tu. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak kita tengok bila pasangan suami isteri saling marah-memarahi. Yang jadi mangsa? Anak-anak yang tak berdosa. Orang-orang sekeliling. Bahkan orang yang datang dengan kasih sayang nak mendamaikan. Nak menamatkan kemarahan antara dua pihak. Hak tu pula yang jadi tempat dia lempiahkan kemarahan. Jangan campur. Dengan hang sekali kena. Orang marah ni tuan-tuan jadi masalah. Dia bermasalah. Satu hari, Nabi Allah Yahya datang, dia berjumpa dengan sepupu dia, Nabi Isa. Nabi Isa ni sepupu Nabi Yahya. Tanya Nabi Yahya kepada Nabi Isa, beritahu pada aku, dia kata,
Apakah yang mendekatkan kita kepada redha Allah dan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah? Apa benda yang mendekatkan kita pada redha Allah dan menjauhkan kita dari murka Allah? Mendekatkan kita dengan sayangnya Allah dan menjauhkan kita daripada murkanya Allah. Jawab Nabi Isa, la taghdab. Jangan marah. Bila kamu tak marah, Allah sayang kat kamu. Allah tak marah, tak benci kat kamu. Tapi kalau kamu marah, Allah benci kamu, kamu akan jauh daripada rahmat Allah. Maka Nabi Allah Yahya tanya lagi kepada Nabi Isa, apakah sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu marah dan menyebabkan ia berulang-ulang kali marah? Marah. Semalam marah, hari ni marah. Tak henti-henti, hari-hari. Nak marah saja ni pasal apa? Jawab Nabi Isa, yang menyebabkan seseorang itu marah dan mengulang-ulang kemarahan adalah kerana dia ada rasa yang diri dia mulia. Dia rasa diri dia lebih tinggi kedudukan daripada orang lain. Ini masalah. Orang yang rasa diri dia ujub. Ujub ni dia rasa dia mulia. Memang patut orang kena marah. Aku bos, pekerja, orang kena marah. Aku suami, isteri, kena marah. Dan dia suami saya, memang layak dia saya marah dia, ustaz. Bukan boleh pakai orang tua tu. Nyanyuk lah. Telinga yang bukan dengar tu. Macam-macam lah. Tak serik-serik. Macam-macam kita buat alasan. Sebab kita rasa kita ni lebih mulia. Nama je balik Mekah, ustaz. Perangainya begitu-begitu. Allah. Janganlah dia marah begitu. Tuan-tuan. Yang kedua, hak menyebabkan kita ni suka marah ialah sikap mirab. Mirab ni sikap kita ni suka apa? Berdebat. Sikit-sikit benda kita nak berdebat. Pantang orang tu cakap salah sikit, kita nak berdebat dah. Kadang-kadang pasal sukan pun boleh jadi punca bergaduh. Pasal main dam, bergaduh dilemparnya. Papan dam tu tak puas hati. Bukan ada jalan tadi. Mana aku jalan lagi? Tadi nampak dah bergerak tadi. Dah aku angkat balik. Berdebat. Tuan-tuan lah makan buah dah. Alau dah tokek kedai. Balik. Tua-tua pun main sini, main dam. Gaduh dia kata. Malu ke orang. Perenguh. Yang kata tak? Perenguh itu daripada muda bawa ketua. Pasal apa? Dia tak mau nak kalah. Dia kerja nak lawan dengan orang saja. Ada perangai gini tuan-tuan. Dia pantang nampak dia masih mau nak bercakap. Ini masalah. Cuba buang perangai itu. Yang ketiga, sebab kita ni suka bergurau tak kena tempat. Ini boleh menyebabkan orang marah. Ini boleh mendatangkan kemarahan. Zaman orang suka buat prank, ngusik kawan-kawan. Kita nak cepat, dia pergi sorok kunci kereta kita. Tak? Kita nak keluar ada interview. Dia pergi buat prank. Dia pikat tali kasut kita sembam. Kita habis baju kita kotor. Hei, kita geram. Kawan pun kawan lah. Nak bergurau tak kena masa. Marah. Dia pergi bergurau dengan adik dia tuan-tuan. Habis barang dapur di rumah. Mak balik mana tak marahnya ustaz. Tak ada benda lain dah awak nak bergurau. Dia ambilnya tepung, dia tuang atas kepala adik dia. Lepas tu dia pecah telur, kelepar. Habis. Hanyaklah rumah, dia pergi main kapal soflan, habis lantai licin, bukan boleh mop ustaz. Mula kita geram. Geram. Tak benda lain nak bergurau. Yang keempatnya, antara sebab kita ni mudah sangat nak marah, sebab mulut jahat. Kadang-kadang kita ni kata, saya ni memang begini ustaz, outspoken. Dah outspoken, tak ada masalah outspoken tu. Tapi awak tu bila bercakap menyakitkan hati orang. Cakap tu biarlah tengok kiri kanan juga.
Biarlah bertempat, biarlah reti nak hormat orang. Main cakap, main lepas je. Ni yang geram. Jadi bila kita sama geram, maka seronoklah syaitan. Sebab apa? Sebab kedua-duanya dapat dikuasai oleh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul basara nafiza 'inda wurudi syubahati wal aqlal wa'iya 'inda hululil aqabati." Sesungguhnya kata Nabi, Allah sukakan orang yang mempunyai pandangan yang tajam, yang kritis dalam menghadapi benda-benda yang sama-sama. Maknanya dia ada ilmu. Dia kalau dia bercakap ni tuan-tuan, dia bagi fakta. Dia bagi kita terang. Kita ni ragu-ragu. Kita tanyalah dia lagu mana. Dia main sindir pula kita. Ni nak geram ni. Nah, kita tanya macam mana formulanya begini-begini. Dia pergi sindirnya pula kita. Memang pecah lah. Gaduh lah. Nah. Allah ni suka pada orang yang Nabi kata mempunyai akal yang tajam, kritis dalam menghadapi benda-benda yang syubhah. Kita tengah keadaan genting ni, dia boleh buat melawak dengan kita. Ini ke orang cerdik bercakap? Kita kata tak. Maka tuan-tuan, di samping kata Nabi, akal yang cerdas, yang sedar dalam kita menghadapi halangan. Kita tengah ada masalah. Ni halangan kita ni, problem. Masalah is problem ni. Awak jangan pergi buat masalah lain, aku geram ni. Tak kena tempat. Nak menyindir tak kena tempat. Nak menuduh tak kena tempat. Nak melawak tak kena tempat. Kita pun temper. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya orang yang bijak, tuan-tuan. Dia memberikan pandangan yang tajam pada perkara-perkara yang orang tak jelas. Pada perkara yang orang syubhah. Sebab dia mempunyai akal yang cerdas dan dapat menyelesaikan masalah orang. Tu Nabi kata Allah suka orang macam ni. Kalau banyak orang macam ni, insya-Allah aman. Masyarakat kita ni aman. Masalah ni tak ramai macam ni. Yang ramai ni nak bagi marah lagi dia kata. Seorang wali Allah bertanya kepada Iblis, cuba engkau terangkan bagaimana engkau menawan anak Adam. Iblis menjawab, aku tawan dia ketika ia marah dan ketika ia bernafsu. Allahu akbar. Satu mari daripada jantung hok degap ni. Marah tu. Yang kedua, bila jantung berdegup-degup, kepala tak waras. Yang kedua, mari daripada perut. Perut ni pusat kepada nafsu. Bila dia mari runtunan nafsu, kepala pun hilang waras. Ketika itu Iblis kata, senang aku nak tawan orang yang sudah mabuk ni. Mabuk marah dengan mabuk nafsu ni senang sangat aku nak tawan. Nah, orang yang marah ni dalam hadis yang lain, seumpama orang yang dipegang diri dia oleh syaitan, seumpama anak-anak memegang bola. Macam mana? Anak budak-budak pegang bola. Cuba tarik bola tangan dia. Sampai tersembamlah dia. Dia takkan lepas. Dia pegang erat. Jadi orang yang ketika mana dia marah, begitulah dia berada dalam dakapan erat syaitan dan iblis. Maka dia akan dapat ditawan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat. Seorang sahabat ni buta. Dia tanya kat Nabi. Dia suruh Nabi beri pada dia wasiat. Nabi kata pada sahabat yang buta ni, la taghdha. Jangan dilayan nafsu marah. Orang buta mudah marah tak? Orang buta sabar tak? Dia lahir-lahir dah tak nampak lah dunia. Tak? Selipar bertukar ni biasa. Tak? Jatuh pijak ke tai ayam ni biasa. Tak? Acah kita tiba-tiba celik, tiba-tiba jadi tak nampak. Mulalah nak marah. Aku ni tak nampak.
marah kat bini kita ni. Tak ada ke orang nak tolong aku. Aku ni lapar. Kalau mata aku ni nampak, aku tak harap kat hampa semua. Dia mula nak marah. Nah. Jadi tuan-tuan, jangan dilayang nafsu marah tu. Rasulullah menegaskan sebanyak 3 kali, la taghdab. Jangan kamu dikuasai marah. La taghdab, Nabi kata, jangan dikuasai marah. La taghdab. Jangan dikuasai marah. Kalau kita tuan-tuan, nak tanya orang, ustaz, beri saya wasiat ustaz, mudah-mudahan saya berjaya dalam hidup. Saya kata, jangan marah nak. Ustaz, berilah saya wasiat, jangan marah nak. Ustaz cakaplah betul-betul orang nak minta wasiat, jangan marah nak. Ini boleh mendatangkan kemarahan. Orang nasihat supaya jangan marah, dia jadi marah pula dah. Macam cerita Piramli dah. Jangan jawab apa. Kalau mak datin tanya, jawab coba. Kesian. Jangan dia kata apa. Kata kesian. Last sekali geram. Dia geram. Ya aku geram. Kesian. Langgar dak motorkar ke langgar dak lori? Kesian. Nak geram. Kita ni cepat marah. Antara cepat punca kita ni cepat marah tuan-tuan, pemakanan. Makan. Satu hari, ni cerita sikit lah nak. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni. Imam Abu Hanifah. Dia mengajar anak murid. Dia tahu macam mana. Adalah anak murid dia buat silap macam mana. Dia jadi emosi, marah. Jadi anak murid dah habis kelas dia tegur. Kenapa hari ni Tok Guru? Hari ni emo sikit lah, marah sikit. Dia kata, subhanallah. Dia pun istighfar banyak-banyak. Dia kata ini mungkinlah disebabkan satu masa dahulu. Dia kata, waktu aku kecil, dia kata, ibu aku tak ada susu. Ayah aku keluar. Tinggal aku di rumah, menangislah, tak ada susu, lapar. Tiba-tiba dia kata ada satu perempuan yang sedang menggendong anak. Dia dengar suara aku menangis dalam rumah. Dia pun singgah tanya pada mak. Kenapa menangis tu? Dia kata, anak saya ni lapar. Saya ni tak ada susu. Jadi perempuan ni atas sikap keibuan. Dia kata, meh kita susukan anak awak. Jadi dia pun berilah susu kat Imam Abu Hanifah. Tengah-tengah dah habis menyusu, perempuan tu balik selisih dengan ayah dia. Yang menengok siapa pula perempuan daripada rumah. Sampai-sampai di rumah, dia kata, mana anak kita tu? Anak kita tidur dah. Kenyang dah. Ada orang menyusukan dia. Siapa yang awak bagikan dia susu? Marah ayah Imam Abu Hanifah. Tadi perempuan tadi. Saya tak ada susu, anak kita lapar. Diangkatnya kaki Imam Abu Hanifah. Tonggeng kepala di bawah. Korek mulut. Bagi keluar semula susu yang telah dia minum daripada perempuan tersebut. Kalau muntah sekalipun tuan-tuan, bukannya keluar habis. Ada juga sisa-sisanya. Sebab apa? Sebab ayah dia kata, kita tak tahu perempuan tu lagu mana. Yang dia makan tu halal ke haram. Kita tak tahu suami dia bagi dia makan rezeki lagu mana. Kalau dia bagi rezeki yang haram, maka susu dia pun daripada sumber yang haram. Kalau dia makan daripada sumber yang syubhah, maka akan keluarlah yang syubhah. Masuk dalam perut anak kita. Dia marahlah kat isteri dia. Kata dah Imam Abu Hanifah, mungkin kerana ada sisa-sisa susu tu lah tu. Yang ada dalam tubuh aku jadi daging. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang aku ni jadi orang yang pemarah. Itu hak pertama. Hak kedua pula. Apa dia? Yang kata iblis tadi aku mudah tawan manusia ini. Yang kedua ketika mana dia bernafsu, berkeinginan. Nafsu ni macam-macam tuan-tuan. Nafsu nak shopping, nafsu nak berjalan, nafsu nak apa? Nak makan, nafsu nak ke hubungan badan. Macam-macam lah nafsu ni. Kata almarhum Dr. Fatih Hayakan, ia merupakan pintu yang paling terdedah bagi syaitan untuk menyelinap masuk dalam diri seseorang, iaitu syahwat yang berkait dengan pemuasan kehendak deria dan jasad. Deria ni mata. Nak berjalan lah bang, duduk di rumah aja.
Meh bawa saya nengok wayang. Cerita sedap ni. Orang kata sedap 5 bintang. Dia nak nafsu tu. Nafsu nak shopping window. Window shopping. Tak? Duit tak ada ni yang alah nengok-nengok jadilah. Dia berkeinginan. Atau mulut nak makan. Dia kata viral tu sedap tu. Kita pun pergi. Tak? Pergi-pergi ramai dengan orang. Dia kata minta maaf nak encik. Paling kurang encik kena tunggu 30 minit. Orang hati. Itulah bang. Sudah kata booking. Marah ke suami dia juga. Lah sekali suami kena marah lah. Suami ni pun senyap lah. Tak nak tekak. Tekak bukan boleh menang pun. Baik. Ataupun bila mana dia tidak diberikan kehendak batin dia. Ni bahaya tuan-tuan. Suami dia nak pada isteri dia. Tiba-tiba isteri tak nak beri. Dia mula. Nak. Tuan-tuan. Kita ada isteri yang halal lah. Tiba-tiba dia seolah-olah tak nak menghalalkan apa yang Allah halalkan untuk kita. Kan aku tengok yang haram kau, padam muka awak. Tuan-tuan tahu tak? Apa dia yang haram kita nikahi tetapi halal kita setubuhi? Korang dengar soalan. Siapakah yang haram kita nikahi tetapi halal kita setubuhi? No. Nikah tak boleh. Tak boleh nikah. Tapi halal setubuh dia. Ada tak? Aku menikah pun tahu. Tapi tak boleh menikah dengan dia. Tidur dengan dia? Boleh. Siapa dia? Maulah lah. Apa ni? Siapa dia? Wanita-wanita budak. Budak-budak wanita. Budak-budak wanita. Kata Imam Syafi'i haram kita kahwin dengan dia. Tak boleh kahwin. Sebab tak memenuhi syarat. Kalau kamu kahwin dengan dia, dia jadi isteri kamu. Isteri apa? Tak ada hak. Hak sebagai seorang isteri mana ada? Kita azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula. La haula wala.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baik, kita sambung sikit lagi. Nak landing ini. Sambung sikit lagi. Dia kata seperti mana nafsu syahwat terhadap makanan, terhadap hubungan kelamin, nafsu syahwat untuk memiliki harta dan lain-lainnya. Ini semua nafsu syahwat berlaku ni. Tak? Allahu akbar. Takut kita tuan-tuan. Syaitan ni bahaya lah. Utamanya fitnah yang terbesar bagi umat aku, kata Nabi, adalah mar'ah, perempuan tu. Dia menjadi apa? Anak panah iblis. Kata dah Imam Ibn Qayyim, kecanduan orang yang suka kepada perkara-perkara ataupun dia kata apa? Kecanduan kepada melihat aurat orang. Kalau zaman sekarang kita panggil apa? Pornografi. Kecanduan melihat sesuatu yang haram untuk dia lihat. Dia candu. Candu maknanya dia ketagih. Bukan mudah nak buang. Nak tinggal rokok, susah. Nak tinggal ganja, susah. Nak tinggal ketum, susah. Nak tinggal dadah lagi susah. Sebab apa? Sebab dia kecanduan. Kata Imam Ibn Qayyim, umpama panah iblis yang beracun yang masuk dalam dada. Dahlah masuk, luka, racun tu dia merebak. Racun dia apa? Racun dia dadah. Nak? Maka kita akan nak ulang. Suka nak dicabut, perlu kepada kesabaran dan perlu kepada perjuangan yang berat dan panjang. Ni na'udzubillah lah, siapa yang terkena penyakit ni tuan-tuan, memang perlu kepada satu tarbiyah yang panjang untuk hilang sifat tu, kecanduan itu. Jadi selagi mana dia tak dapat hilangkan kecanduan itu, maka dengan mudah syaitan boleh menguasai diri dia. Islam telah mengatur cara-cara untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Tak salah nak miliki harta, ada cara dia. Tak salah kita nak makan sedap, ada caranya. Tak salah kita nak memuaskan nafsu batin. Tak salah, ada caranya. Tak cukup 1, tambah 2, 3, 4. Boleh? Kata Imam Syafi'i. Kan Nabi kata dah, bila mana sahabat-sahabat miskin kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada lah nak lawang dengan apa ahlud dusur. Mereka ni semayang macam kami semayang, puasa macam kami puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tak boleh, kami tak ada kelebihan untuk bersedekah. Nabi kata tasbih, zikir, tahmid, takbir, itu sedekah. Bahkan Nabi kata, kamu pada kemaluan kamu pun ada sedekah. Balik kepada isteri kamu. Sahabat kata, ya Rasulullah, itu pun sedekah juga ke? Iya, sedekah, Nabi kata. Bukankah kalau diletakkan pada tempat yang haram, itu menyebabkan dia dimurkai dan diazab oleh Allah. Begitulah kalau diletak pada tempat yang halal. Sudah tentulah Allah akan memberikan ganjaran pada dia. Jadi sebab itu, tuan-tuan, bagi wanita nak, berapa hari? Kalau ikut pandangan setengah mazhab, dia kata 4 hari sekali. Kalau tanya doktor pakar, dia kata tengok keadaan. Dia kata pasangan yang baru berkahwin 2 kali pun tak apa sehari. Tak ada masalah. Pasal dia dah lama nunggu saatnya. Mula-mula bagi 2 kali sehari.
Lepas tu sehari sekali. Lepas tu seminggu sekali. Tak ada masalah. Benda itu adalah satu benda yang Allah tunjukkan tata cara. Allah sebut Al-Quran kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling-saling sama, menutupi. Dia ada kehendak, kamu ada kehendak. Dia ada kelemahan, kamu ada kelemahan. Saling menutupi antara satu sama lain seumpama pakaian. Sebab tu Islam dah ada dah cara-cara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Islam menerangkan tata cara dengan dan menerangkan tata cara dan tapal batasnya. Sampai mana? Kalau nak makan sampai mana? Kalau nak bersama dengan wanita sampai tahap mana? Apa benda pun dia ada batas-batas dia. Bila melepasi batasan yang halal, dia jadi zalim, jadi haram pula. Ni boleh. Waktu dia sihat subuh ataupun waktu dia tak uzur boleh. Waktu dia uzur tak boleh. Selagi dia belum mandi walaupun dah kering, tak boleh. Kan ada batas-batas. Datangi daripada pintu depan. Jangan daripada pintu belakang. Haram. Tak boleh. Walaupun kita kata, tapi ayat kata, perempuan ni nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Memang boleh datangi macam mana pun. Tapi ada batas-batas yang Allah telah tetapkan. Kalau kamu langgar, ikut nafsu, nengok ke orang lain, orang lain begini, kita pun nak buat, jangan. Waktu kadang-kadang rumah tangga, porak peranda, pasal laki-lakinya pergi tengok benda pelik-pelik, dia nak praktik kat isteri dia, memang marahlah isteri dia. Abang ni tengok mana benda pelik-pelik ni. Tuan-tuan, ada tapal batasnya. Dengan demikian, bila kita ikut sunnah Nabi, tuan-tuan. Nabi kata apa dia? Supaya kita ni, dalam bab ni tuan-tuan, barunya ada satu kisah di Sabah. Kita tuan-tuan. Viral kan kisah ramai pelancong-pelancong merunguk di Sabah. Banyak rumah-rumah ataupun homestay, rumah-rumah penginapan diperiksa, di situ ada hidden camera dia pasang. Banyak orang jadi mangsa. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan bersama pasangan dia telah disebarkan untuk industri porno. Tuan-tuan, kalau kita ingat apa yang Nabi sebut 1400 tahun dahulu, Nabi ajar supaya apa dia? Bila kita bersama dengan isteri kita, biarlah dalam keadaan jadi kalau kita bertutur elok ikut cara Nabi, mereka pasang kamera, tuan-tuan, kita tak kalut sangat macam orang lain kalut. Nabi tak ceritalah nanti satu masa akan ada orang pasang kamera sembunyi. Nabi tak cerita lagu tu, tapi Nabi ajak kita adab. Adab ni kalau kita ikut, tuan-tuan, syaitan tak ada ruang nak merosakkan kehidupan anak Adam. Sama juga dalam bilik air. Kalau kita pakai kain basah, tak ada masalah. Ini Allah. Betul orang pasang kamera. Melompatlah kita. Dengan demikian tidak adalah peluang syaitan mengganggu-gugat dan merosakkan kehidupan anak Adam daripada pintu ini. Perbahasannya kita akan sambung insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Minta maaf jangan marah, la taghdab. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dari saya. Kita sudahi dengan lapah mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.